Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Proklamasi orang Melayu pecat Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan kerana tanding bebas. Wah, ini memang hebat lah kan. Belum lagi apa-apa, Proklamasi Melayu telah pun memecat. Memecat lah. Awal lagi belum apa-apa kuasa, belum ada apa-apa kuasa. Proklamasi Melayu mula dah memecat orang. Proklamasi orang Melayu memecat Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan, Hafiz Bahardin, yang bertanding di DUN Sikamat sebagai calon bebas. Kami memandang serius pendirian beliau untuk bertanding sebagai calon bebas dan menentang calon Perikatan Nasional PN, kata Pengerusi Jawatan Kuasa Mobilisasi Proklamasi Orang Melayu, Khairuddin Abu Hassan. Katanya, kumpulan itu kecewa dengan tindakan Hafiz yang tidak mematuhi arahan pengasas Proklamasi Orang Melayu Dr. Mahathir Mohamad supaya menyokong calon PN dalam PRN itu. Makna kata ada dalam kalangan ahli proklamasi Melayu yang turut tidak berpuas hati dengan ketua mereka, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Ini bukti bahwa ada beberapa orang yang mungkin tak setuju Mahathir bersama dengan Perikatan Nasional dan menyebabkan mereka tidak dapat bertanding dalam PRN, sehingga kan mereka sanggup bertanding menjadi calon bebas. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan tindakan Mahathir bersama dengan Perikatan Nasional kerana ruang untuk mereka berjuang, ruang untuk mereka meneruskan perjuangan parti atau mau dicalonkan dalam dalam pilihan raya sudah tersekat, dan akhirnya mereka sanggup menjadi calon bebas. Pada pendapat saya, soalan saya ialah, adakah ini adalah permulaannya proklamasi orang Melayu itu menuju kepada kehancuran? Kerana kalau orang kata, kalau ada satu yang mulakan, yang lain juga mungkin ada. Kalau ada seorang yang tidak bersetuju ataupun tak berpuas hati, pasti ada yang lain juga, kata mereka lagi. Khairuddin juga mengumumkan Jani Ismail kini dilantik sebagai Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan yang baru berkuat kuasa serta-merta. Beberapa pemimpin Bersatu dan PAS termasuk Presiden Abdul Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu atas kapasiti peribadi. Menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana dan setahun mana dan sampai bila Tun Mahathir Mohamad akan berkuasa di dalam proklamasi orang Melayu ini, sehingga kan ini adalah permulaan, kata mereka, ini adalah permulaan pemberontakan ahli dalam proklamasi Melayu. Kata mereka, proklamasi Melayu tak sampai setahun pun dah ada orang yang memberontak menjadi calon bebas. Ini kan pula, kata mereka, kalau dah mencapai 2 tahun, 3 tahun, adakah tidak ada cakap-cakap yang mahu Mahathir akan digantikan atau dipecat saja daripada proklamasi orang Melayu? Jadi timbullah persoalan bila Mahathir akan dipecat, kata mereka, kerana tindakan Mahathir menyokong Perikatan Nasional sebenarnya memang serba sedikit menyebabkan ahli dalam Perikatan Nasional ahli dalam proklamasi orang Melayu tidak dapat bertanding dalam PRN kerana menyokong Perikatan Nasional. Bulan lalu, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Mahathir mengadakan pertemuan selama 2 jam bagi membincangkan kedudukan dan masa depan orang Melayu. Pertemuan itu dipercayai yang pertama antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak langkah Sheraton pada 2020 yang menumbangkan pentadbiran diterajui Mahathir. Muhyiddin kemudian menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mahathir juga menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional dan dilihat berucap di pentas PAS bersama pemimpin Bersatu dalam kempen menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri. Menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana Mahathir Mohamad ini diperlukan dalam parti atau gabungan Perikatan Nasional. Ada yang bertanya, siapa yang guna siapa? Adakah Mahathir yang menggunakan PAS, menggunakan Perikatan Nasional untuk mendapatkan maruah beliau selepas kalah teruk dalam PRU 15,
Atau adakah PAS dan Bersatulah yang sebenarnya mempergunakan Mahathir? Itu persoalan besar daripada netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita semua. Hutang Peneroka Felda, tak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Dipetik daripada sahbudin.com. Selepas saling berbalas ancaman untuk menyaman dan menuntut pampasan antara satu sama lain, Muhyiddin Yassin semalam akhirnya memfailkan saman terhadap Anwar Ibrahim berhubung isu hutang Peneroka Felda. Muhyiddin memfailkan saman fitnah terhadap Anwar berikutan dakwaan Perdana Menteri bahawa kerajaan terdahulu pimpinan beliau tidak menghapuskan hutang Peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion seperti yang dijanjikan. Dalam pernyataan tuntutan difailkan di Mahkamah Tinggi, Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar membayangkan beliau berbohong mengenai penghapusan hutang Peneroka Felda itu. Pengerusi Perikatan Nasional itu menuntut RM400 juta secara keseluruhannya untuk ganti rugi teladan dan teruk serta jumlah yang tidak ditentukan untuk ganti rugi am. Muhyiddin juga mahu Anwar mengeluarkan kenyataan-kenyataan terhadapnya itu daripada laman media sosialnya. Sebelum ini, Peguam Muhyiddin mengeluarkan surat tuntutan kepada Anwar bagi mendesak Perdana Menteri menarik balik kenyataannya yang antara lain menggambarkan hutang Peneroka Felda tidak pernah dijelaskan meski telah pun dibuat pengumuman. Bagaimanapun, Anwar membalas dengan menuduh Muhyiddin memutar belit kenyataannya dan menuntut agar Muhyiddin memohon maaf kerana mengambil kenyataan itu secara luar talian. Luar konteks. Anwar menuntut pampasan RM200 juta daripada Muhyiddin atas tindakannya itu. Peguam Anwar juga menuntut Muhyiddin menarik balik surat tuntutannya dan jika tidak, mereka mengancam akan memulakan tindakan undang-undang. Dalam penegasannya, Anwar mendakwa bahawa kerajaan PN pimpinan Muhyiddin gagal menyediakan sebarang peruntukan dalam Belanjawan 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan isu hutang Felda sebagaimana diumumkan sebelum itu. Perdana Menteri berpegang kepada fakta bahawa hanya dalam Belanjawan Madani tahun ini saja barulah peruntukan RM990 juta disediakan sebagai bayaran awal untuk menyelesaikan hutang tersebut. Bagaimanapun, di sebalik kesibukan menghadapi PRN 6 negeri, Muhyiddin nampaknya lebih dulu mengemukakan saman terhadap Anwar di mana samannya itu difailkan semalam. Meneliti kemelut ini, apa yang menjadi pertikaian hanyalah tentang siapa yang sebenarnya menyelesaikan hutang Peneroka Felda itu. Memang pengumuman mengenai pelupusan hutang Felda dibuat oleh Muhyiddin, tetapi ia tidak disertai dengan pembayaran atau wang dan sebab itu tiada peruntukan dimasukkan dalam Belanjawan 2021 dan 2023. Hanya apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah peruntukan pembayaran itu dimasukkan dalam belanjawan dan pengumuman pelupusan hutang itu dibuat sekali lagi. Dalam hal ini, menurut tulisan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, yaitu Marzuki Mohammed, beliau sendiri mengakui peruntukan kewangan itu tidak dimasukkan dalam belanjawan. Kerana katanya Muhyiddin telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021. Jadi, kenapa Muhyiddin hendak marah dan mahu menyawan Anwar? Sedangkan bekas pegawainya sendiri mengakui memang pembayaran tidak dilakukan. Soalnya, kenapa selepas meletakkan jawatan, Muhyiddin tidak pernah membangkitkan tentang perkembangan hutang Peneroka Felda itu? Bukankah Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz masih kekal sebagai Menteri Keuangan selepas beliau meletakkan jawatan? Lebih daripada itu, selepas meletakkan jawatan, selain kerajaan dan anggota kabinet adalah barisan yang sama, tidakkah Ismail Sabri Yaakob yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri adalah pilihan Muhyiddin sendiri?
Kenapa beliau tidak pernah bertanya kepada Ismail Sabri atau Tengku Zafrul dan tiada pula membangkitkannya di parlimen? Sepatutnya apabila Anwar bercakap sekali lagi tentang pelupusan hutang Felda serta melakukan pembayaran dengan penerbitan sukuk, Muhyiddin wajar berbangga kerana usaha awal beliau telah disempurnakan akhirnya oleh Perdana Menteri ke-10. Apa yang Muhyiddin mahu sebetulnya? Hutang diselesaikan dan peneroka Felda dibebaskan daripada beban hutang, atau ingin namanya dijajah serta disebut ke sana sini dalam isu tersebut? Tidak cukupkah dengan catatan malaikat yang mungkin menulis beliau sebenarnya telah berkongsi pahala dengan Anwar dalam berbuat kebaikan kepada peneroka Felda yang masih miskin dan susah itu? Ditulis oleh Sahbudin Hussein 29 Julai 2023. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Apa pendapat Anda tentang cadangan daripada sabudin.com ini yang mahu supaya atau mencadangkan supaya tidak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini pasti mengejutkan Anda. Rasa lucu tapi benar-benar berlaku. Dikala pilihan raya negeri ini masih giat berlangsung, panas berlangsung, ada orang pula yang berjanji. Dengar betul-betul nih, dia berjanji mahu cerai istri jika Anwar masih Perdana Menteri. Memang lucu kan? Bayangkanlah orang pentaksub ini, penyokong taksub Perikatan Nasional ini berjanji mahu cerai istri jika Anwar masih Perdana Menteri. Alamak, sampai begitu sekalikah pemikiran ceteknya itu? Aku pun tak tahulah. Nasib baik dia hanya cakap mau cerai istri kalau Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri. Bayangkan kalau dia cakap benda yang lebih dahsyat. Contohnya melibatkan nyawa diri sendiri kah? Melibatkan nyawa orang lain kah? Bukankah itu satu perkataan yang bodoh? Kalau dia cerai istri, apa jadi dengan orang yang jadi Perdana Menteri itu? Katakanlah kalau Anwar Ibrahim benar-benarlah masih jadi terus menjadi Perdana Menteri, dia cerai istri dia, siapa yang untung? Tiada yang untung, dia yang rugi. Anwar Ibrahim masih jadi tetap Perdana Menteri, dia pula kehilangan istri. Dan entahlah apa dosanya pun saya tak tahu, apa dosa istrinya pun kita tak tahu lah. Kalau tahulah istri ni, tahulah suami dia ni gila sampai begini, sanggup membuat begini, kena taksub dengan Perikatan Nasional. Aku fikir ini satu perbuatan yang boleh menyebabkan marah yang mendadak membuak-buak dalam hati seorang istri. Bayangkanlah, istri jadi pertaruhan. Hang ingat, istri itu jadi pertaruhan. Pikirlah baik-baik bosku, janganlah berpikir seperti orang yang bodoh. Iyalah kan, kalau betul pun Anwar Ibrahim tumbang, ada orang lain Perdana Menteri yang baru, dia dapat 1 sen ke? Dapatkah dia duit daripada orang yang jadi Perdana Menteri itu? Itulah, jagalah sikit pemikiran tu ya saudara. Jadi dipetik daripada Harapan Daily, mahu cerai istri jika masih Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Penyokong taksub Perikatan Nasional ini dinasihat tarik balik sumpah tersebut. Nak sumpah tu pilihlah sumpah yang baik. Contoh, kalau anak aku masuk universiti, aku sumpah bagi satu buah masjid, buat sebuah masjid. Itu sumpah yang bagus. Ini sumpah mau cerai istri kalau Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri. Aduh, aku tak tahulah nak cakap apa lagi. Ini boleh dikategorikan orang paling tak berpikiran lah, boleh kata begitulah. Kan, apa kamu setuju dengan aku atau tidak? Kalau Anda tak setuju, tak tahulah. Anda terpulanglah pada Anda. Mungkin Anda juga seangkatan dengan orang yang begitu sanggup memperjudikan, mempertaruhkan istri pula. Aduh, rosak pemikiran macam ni kan. Akibat taksub dengan parti politik kepartian, seorang penyokong Perikatan Nasional PN menjadi topik perbincangan orang ramai hari ini. Warganet bertanyakan sejauh mana implikasi sumpah individu atas nama Mansur Ali dari segi hukum Islam. Wallahi, saya akan ceraikan bini saya dengan lafaz talak 3
jika Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8 2023 katanya pada 4 Februari lalu. Aduh, tak tahulah. Sedangkan sekarang ni dah masuk bulan 8, besok, lusa dah masuk bulan Ogos dah. Bulan Ogos nanti kalau Perdana Menteri ini masih Perdana Menteri, Anwar masih Perdana Menteri, dia janji dia akan ceraikan isteri dia. Jadi kalau betul Anwar Ibrahim hari Selasa depan, hari Rabu depan masih Perdana Menteri, habislah hang. Namun berbaki 3 hari lagi untuk bulan Julai berlalu pergi, tangkap layar posting Mansur itu tular sehingga mendapat respon daripada pimpinan amanah. Aduh, kesian jugalah. Dalam gambar yang saya lihat ini, istrinya bukannya tak cantik, cantik juga nih, tapi sanggup dia cakap macam tu. Besar dia punya dosa macam ni, aku rasa-rasalah. Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan Ustaz Cik Ibrahim Muhammad berkata, sumpah itu dipanggil sumpah lagha atau sumpah yang tidak terpakai. Beliau berpendapat mengikut Islam, sumpah tersebut tidak diambil kira dan tidak wajib ditunaikan, malah haram menunaikannya. Orang yang bersumpah wajib bertaubat kepada Allah dan membatalkan semula sumpahnya, kata beliau menerusi hantaran di Facebook hari ini. Menjawab pandangan yang menganggap kes talak seperti itu perlu dirujuk kepada Mahkamah Syariah, beliau menjelaskan individu terbabit hanya perlu menarik balik sumpah tersebut. Itu dipanggil baru bersumpah nak cerai istri, belum cerai lagi. Dia wajib tarik balik sumpah tersebut dan haram menunaikannya, kata Ustaz Cik Ibrahim lagi. Walau bagaimanapun, Mansur dalam reaksi balasnya memberitahu bahawa akaun Facebook miliknya telah digodam. Akaun Facebook saya telah dihack oleh seorang bernama Albab Al-Aklakan. Ini betul-betul tak tahulah siapa nama dia ni, Albab Aklakan. Dengan editan kata sumpah yang pernah diviralkan satu ketika dahulu dakwanya. Harap-haraplah apa yang dia cakap ini benar-benar berlaku. Facebook dia benar-benarlah digodam. Kalau tak digodam, ini satu perkara yang aku fikir perbuatan yang paling tak bermoral, paling tak berfikir punyalah. Apa pendapat kamu semua? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Muhyiddin yang paling mengejutkan saya. 12 jam selepas penamaan calon, Muhyiddin membuat pengakuan dan pendedahan tentang dana kempen Perikatan Nasional. Anda pun tahu bahawa akaun Parti Bersatu sebuat masa ini masih lagi dibekukan oleh SPRM. Berkali-kali Bersatu mahu mendapatkan akaun tersebut dan mahu supaya akaun tersebut dilepaskan daripada status dibekukan. Namun SPRM masih tidak meluluskan, kerajaan melalui SPRM juga tak meluluskan kerana perlu siasatan yang lebih lanjut lagi. Ini menjadi tanda tanya oleh netizen dan penganalisis politik. Mereka bertanya dari mana Muhyiddin Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang akaun mereka dibekukan itu, mendapatkan dana untuk meneruskan kempen pilihan raya negeri. Anda tahu, untuk berkempen di dalam pilihan raya negeri ini, mereka atau semua perkara, semua langkah, semua program pasti memerlukan belanjawan yang amat besar dan boleh mencapai jutaan ringgit. Jadi persoalan netizen kepada Muhyiddin dan juga Parti Bersatu khususnya, dari mana dana kempen pilihan raya PN ataupun Bersatu. Tapi selepas beberapa jam persoalan itu menular di media sosial, ini jawapan Muhyiddin. Muhyiddin kata tak perlu pertikai dana kempen Perikatan Nasional. Pihak lawan tidak perlu mempertikai sumbangan yang diperoleh Perikatan Nasional PN untuk berkempen dalam 6 pilihan raya negeri PRN. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan sumbangan dana yang diterima gabungan itu bukan satu kesalahan. Akaun saya semua dibekukan dan ini semua dana kempen adalah wang rakyat untuk membantu Bersatu dan PN. Menjadi tanda tanya kita ialah
Beliau kata ini semua adalah wang rakyat yang didermakan. Nak tanya jugalah kan dari mana sebenarnya. Tapi Muhyiddin kata tak perlu pertikaikan. Terpulanglah pada Anda, mau tanya atau tidak, Anda tulis dalam ruangan komen di bawah konten ini. Kata Muhyiddin, kenapa kita perlu mempersoalkan, kata beliau, kenapa kita perlu mempersoalkan sumbangan kepada PN? Kerana saya tidak mempertikaikan berapa banyak pun wang yang mereka belanjakan. Katanya ketika ditemui di Dewan Mutiara Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Gombak. Presiden Bersatu itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai sumber keuangan diperoleh PN bagi menghadapi pilihan raya negeri. Muhyiddin hadir bagi memberi sokongan kepada 3 calon PN yang bertanding di Sungai Tua, Gombak Setia dan Hulu Kelang. PN mempertaruhkan Muhammad Azmin Ali di kerusi Dun Hulu Kelang, Muhammad Hanif Jamaluddin di Dun Sungai Tua, serta penyandang kerusi Gombak Setia Muhammad Hilman Idham bagi mempertahankan kerusi dimenanginya. Sementara itu, Muhyiddin membidas beberapa pengumuman bantuan tunai yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Tiba-tiba sekarang kamu ada duit, tengok. Inilah yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim lakukan sepanjang masa, kata beliau. Dia tabur janji demi janji ketika orang ramai menunggu tetapi tiada apa yang diberikan. Tetapi tiba-tiba semua ini dilakukan dalam masa 2 minggu, kata ahli Parlimen Paguh itu. Inilah dia. Akhirnya Muhyiddin Yassin baru tahu penengan ataupun mainan sebenar Anwar Ibrahim yang hebat itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Wah, ini isu paling panas, isu paling hot, isu paling mengejutkan seluruh Malaysia. 12 jam, tak sampai 12 jam selepas penamaan calon selesai, akhirnya ini muncul. Orang yang dicalonkan diaras supaya jangan disokong. Ini betul-betul dugaan. Ini bukan dugaan, ini betul-betul, kata P. Ramlee. Ini betul-betul. Bayangkan baru saja bermula kempen dan belum lagi ada apa-apa cerita atau belum ada lagi bermula pilihan raya pun sudah kedengaran di sana-sini supaya calon daripada PAS ini jangan diundi. Ini dipetik daripada BH Online. Kata adik kepada Nik Aziz, jangan undi Muhammad Amar. Dia punca Nik Abdul tidak dicalonkan. Orang yang berkata ini ialah adik kepada Nik Aziz dengan seruan, jangan undi Muhammad Amar. Wah, sebab menurut di berita harian online, dia punca Nik Abdul tidak dicalonkan. Adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat mendedahkan, timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah adalah punca kepada anak saudaranya Nik Muhammad Abdul tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan. Nik Din Nikmat turut mendedahkan, nama bekas ahli Parlimen Bacok itu pada awalnya ada sebelum ditolak oleh Muhammad Amar. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri turut menghantar surat meminta PAS Kelantan menyenaraikan nama Nik Muhammad Abdul. Dakwanya tindakan itu dibuat kerana calon Dewan Undangan Negeri Dun Pancor itu tidak mahu keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di Pengkalan Cepa. Pendedahan itu dikongsi menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 33 saat yang tular sejak petang tadi. Sementara itu, ketika dihubungi bagi mendapatkan pengesahan sama ada video berkenan benar atau sebaliknya, Nik Din mengesahkan video berkenan sahih. Hari ini adalah hari penamaan calon dan pada hari pengisytiharan calon Perikatan Nasional PN, nama Nik Muhammad Abdul tidak tersenarai untuk Dun Cempaka. Saya hairan kerana pada 23 Jun lalu saya sendiri pergi berjumpa dengan Presiden PAS dan bertanyakan sama ada parti masih memerlukan Nik Muhammad Abdul. Presiden PAS jawab, memang kita perlukan Nik Muhammad Abdul kerana beliau cerdik, kerja bagus dan dalam Parlimen pun sentiasa bersuara. Jadi saya minta Nik Muhammad Abdul diberikan kerusi dalam Parlimen Pengkalan Cepa. Tidak kira mana-mana kerusi, katanya. Beliau yakin bila Dun Cempaka kosong dan melihat
Nik Muhammad Abduh tidak tersenarai, itu adalah kerja Muhammad Amar. Apa yang sampai di telinga saya, beliau yaitu Muhammad Amar tidak bagi keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di kawasan Bengkalan Cepa. Oleh itu, saya merayu kepada mereka yang melihat video ini, termasuk pengundi di Dun Pancur, supaya tidak mengundi Muhammad Amar dan biar beliau kalah. Biar dia tahu lebih tinggi langit, lebih rendah. Tahu langit tinggi rendah, karena dia naik pun karena rakyat, kata beliau. Biar dia kalah sekali dan rasa sekiranya ada orang seperti ini dalam PAS, ia akan merosakkan parti, kata beliau. Sementara itu, usaha untuk mendapatkan kenyataan balas daripada Muhammad Amar masih gagal. Setakat ini, namun pegawai beliau memaklumkan Timbalan Menteri Besar itu hanya akan hadir pada program memperkenalkan calon malam ini di Bengkalan Cepa. Media sebelum ini melaporkan Nik Muhammad Abduh tidak tercalon pada PRN di Kelantan, walaupun nama beliau disebut-sebut bakal bertanding di salah satu kerusi pada Parlimen Cepa. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Untuk kali ini kita jumpa lagi, bye-bye.